Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imran Luqman bin Tamizi. Saya Ketua Ekskul Kerohanian 2021. Hari ini saya akan menerangkan pengisian tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang boleh diamalkan bagi pelajar. Video kali ini kami akan menerangkan senangnya mendapat pahala mengamalkan sunnah Rasulullah bagi pelajar. Untuk video yang pertama ini, saya akan mengisi pengisian senangnya mendapat pahala mengamalkan sunnah Rasulullah dengan memasang niat dan membaca doa sebelum belajar. Sunnah-sunnah Rasulullah yang pertama adalah memasang niat sebelum belajar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Kita boleh sahaja mengucapkan dengan bahasa kita seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ingin belajar ini kerana Allah Ta'ala. Dan setiap perkara yang kita lakukan, insya Allah akan diberkati dan dirahmati. Seterusnya adalah berdoa sebelum belajar. Digalakkan untuk menerangkan hati dan diberi kefahaman doa adalah doa sebelum belajar ialah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk diberi kefahaman pula ialah doanya seperti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alahu hazana iza syi'ta sahala. Untuk doa ini adalah untuk diberi kefahaman. Sesungguhnya setiap perkara yang kita lakukan insya-Allah akan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harapkan perkongsian saya ini akan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and hi, nama saya Anis Natasha Muhammad Azman. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan salah satu sunnah yang boleh diamalkan oleh pelajar, iaitu sentiasa beristighfar. Istighfar adalah memohon keampunan kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba dengan upaya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Sebenarnya, istighfar itu bukan sahaja hanya untuk memohon keampunan Allah, tetapi fungsi dan fadilatnya lebih daripada itu. Jadi, antara kebaikan beristighfar adalah mendapat keampunan daripada Allah SWT, dimakmurkan segala hajat dan permintaan, bertambah kekuatan jiwa dan mental, serta memudahkan segala urusan dan kesulitan. Walaupun hukum istighfar pada asalnya adalah sunat, tetapi amalan mulia itu merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh dilupakan. Bilakah waktu yang sesuai atau bilakah waktu yang paling afdal untuk kita beristighfar? Mestilah setiap masa. Barang siapa yang melazimi iaitu sentiasa istighfar, Allah SWT menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi, ada satu hari yang sunat untuk kita beristighfar, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat iaitu hari yang paling istimewa di sisi Allah. Hari yang juga dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Apakah contoh istighfar yang kita boleh amalkan? Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Simple je kan? Mesti ramai orang tertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW suka sangat beristighfar. Jawapannya adalah sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keseronokan beristighfar, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, walaupun Rasulullah SAW merupakan insan yang maksum, baginda juga sentiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Kita sebagai insan biasa, sewajarnya ucapan istighfar perlu membasahi bibir setiap masa. Jadi, di sini saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk menjadikan istighfar sebagai selawat rutin harian kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selain itu, antara sunnah yang boleh dipraktikkan oleh para pelajar ialah amalan membaca Al-Quran. Seperti mana kita tahu, Al-Quran merupakan mukjizat teragung Rasulullah SAW, dan ia juga merupakan panduan dalam kehidupan seharian umat Islam. Jadi, walau sibuk mana pun kita di dunia ini, seperti sibuk akan pekerjaan, pembelajaran dan lain-lain, namun itu semua tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Kita perlulah mencari masa demi membaca Al-Quran. Jadi, antara amalan yang boleh dibiasakan oleh para pelajar ialah
Yang pertama, membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat, iaitu membaca 10 ayat awal dan 10 yang terakhir. Manfaatnya, barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya selama waktu Jumaat yang satu ke Jumaat yang berikutnya. Yang kedua ialah amalan satu hari satu muka surat. Amalan ini juga boleh dipraktikkan oleh para pelajar kerana Allah SWT sukakan amalan yang sedikit tapi berterusan. Buktinya, Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Yang ketiga ialah membaca surah Al-Ikhlas sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Manfaatnya, demi jiwaku di tangannya, sesungguhnya Al-Ikhlas benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Mudah bukan? Jadi, amatlah rugi jikalau seseorang itu meninggalkan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi untuk orang yang susah untuk membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, orang yang membaca dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala, yakni pahala kerana membaca Al-Quran dan pahala kerana berusaha untuk membaca Al-Quran. Selain itu, antara amalan yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar juga ialah menunaikan solat-solat sunat. Apa itu solat sunat? Solat sunat ialah solat yang jika dilakukan mendapat pahala, tapi tidak mendapat dosa jika tidak melakukannya. Antara solat sunat lazim ialah seperti solat sunat hajat, solat sunat istikharah, solat sunat taubat dan juga solat sunat duha. Contoh solat sunat yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar ialah solat sunat duha. Solat sunat duha boleh dilakukan ketika matahari sedang naik. Jadi sekiranya seorang pelajar itu mempunyai masa senggang di antara kelasnya, maka mereka boleh melakukan waktu tersebut. Solat sunat duha ini boleh dilakukan atas dasar menzahirkan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan dalam hidupnya. Solat sunat duha ini boleh dilakukan bermula dengan 2 rakaat sehingga 12 rakaat. Cara untuk melakukan solat duha ialah pertama sekali dengan membaca niat. Usolli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala, iaitu sahaja ke solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian boleh dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan juga mana-mana surah yang sudah kita hafal. Tetapi terdapat beberapa surah yang telah dianjurkan oleh para ulama yang boleh dibaca ketika solat sunat duha. Contohnya ialah ayat kursi pada rakaat pertama dan juga surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Seterusnya, pada sujud terakhir sebelum tahiyat akhir boleh dibacakan zikir ini supaya dimurahkan rezeki. Solat sunat duha yang sering disebut sebagai amalan pembuka rezeki ternyata mempunyai banyak kelebihan. Melalui solat sunat yang dilakukan, sedikit sebanyak dapat menampung kekurangan yang mungkin berlaku ketika kita sedang solat fardu. Rezeki yang tidak putus tidaklah hanya melibatkan wang ataupun harta, tetapi ia juga melibatkan kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan rohani. Jadi sebagai seorang pelajar, aspek ini sangatlah penting kerana ianya melibatkan perkara seharian. Justru seorang pelajar boleh mengamalkan solat-solat sunat supaya kehidupan sentiasa diberkati dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzah binti Nordin. Saya daripada Esko Kerohanian. Hari ini cukup mudah dan simple. Kami akan bercerita tentang sunah-sunah Nabi yang boleh kita amalkan sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah berwuduk. Macam pelik, tapi banyak kebaikan dia. 2 kebaikan yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. Kenapa kita perlu berwuduk sebelum kita menimba ilmu? Kita sebagai seorang pelajar yang sedang menimba ilmu, boleh je berwuduk sebelum belajar. Kenapa? Apa kebaikan berwuduk ni? Pertama, dosa merupakan satu titik hitam yang boleh menghalang kita daripada menerima ilmu. Ilmu pula diibaratkan sebagai cahaya yang dapat mengeluarkan kita daripada kegelapan. Mana mungkin cahaya akan masuk ke dalam hati yang hitam penuh dengan dosa. Allah SWT sangat mengangkat darjat orang yang berilmu sehingga sesiapa yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu, mereka akan dianggap mati syahid. Jadi, salah satu adab berilmu adalah yang pertama adalah dengan berwuduk. Malah, melalui berwuduk juga, kita dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dari Abi Ummah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang Muslim berwuduk, maka akan keluar segala dosanya melalui pendengarannya, iaitu telinga, matanya, tangannya dan kedua jari kakinya.
apabila ia duduk menanti solat, dia diibaratkan duduk dalam keampunan, iaitu diampunkan dosa-dosanya. Seperti yang kita tahu, lumrah kehidupan seorang pelajar pasti akan dipenuhi dengan assignment, test, kuis. Mahu ataupun tidak, kita perlu hadapinya. Jadi, untuk mendapatkan fikiran yang lapang, hati yang tenang, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah berwuduk. Ini demikian kerana neurologis telah membuktikan bahawa dengan berwuduk, ia dapat menyejukkan hujung-hujung urat dan saraf jari tangan serta jari kaki yang berguna untuk menenangkan fikiran. Sebab itu, bila kita marah ataupun kita serabut, kita digalakkan untuk berwuduk. Dengan berwuduk, kita dapat menenangkan fikiran.